Terima kasih diucapkan kepada Yang Bertuan Dr. Ali binti Ahmad di atas ucapan aluan sebentar tadi. Yang berhormat tuan-tuan dan puan sekalian, bukan rumput sebarang rumput, rumput perhias tepi halaman, bukan jemput sebarang jemput, jemputan menyampai ucapan perasmian. Seterusnya, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berhormat Puan Hajar Roziah binti Ismail, Ahli Parlimen Ampang untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya berasmikan program gotong royong perdana sempena sambutan Hari Pembisahan Sudunia World Clean Up Day tahun 2023 peringkat Majlis Kebenaran Apang Jaya. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudari kursi majlis, yang saya hormati Yang Berusaha Dr. Ali binti Ahmad, iaitu Yang Ketua Majlis Kebenaran Ampang Jaya. Yang saya hormati juga Yang Berusaha Tuan Haji Hamdan Rasul, iaitu Pengurusi Persatuan Penduduk Taman Bukit Mindah Fasa 2. Ahli majlis kita Tuan Haji Anwar, Yang Berusaha Puan Mahazriza binti Kamarul Zaman, iaitu pengarah Jabatan Sisip Pekerjaan. Wakil daripada KDEB Saudara Marwan. Kita ada juga wakil katanya daripada anak-anak daripada College Community, ya. Dan yang tidak dilupakan semualah yang ada di depan saya ini, ketua jabatan, ya, daripada MPAJ, Persatuan Penduduk, PJK dan semua kehadiran daripada penduduk taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Ilahi. Tadi bila saya dengar doktor sebut dah 3-4 kali kat sini, saya rasa ini pertama kali saya kat sini, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada, terutama kepada MPAJ yang telah pun menjemput saya ke sini. Pertama kali dalam konteks program rasmi lah, ya. Saya hadir ke sini dan alhamdulillah saya bersyukur dengan kesihatan yang ada. Saya mengharapkan supaya kehadiran ini membuahkan, ya, perasaan supaya kita akan mulakan kerjasama yang lebih erat untuk masa-masa akan datang, insya-Allah. Saya ucapkan tahniah juga kepada MPJ kerana hari ini adalah hari World Clean Up Day, iaitu sebenarnya setiap tempat sepatutnya, ya, meraihkan ataupun mengaktivitikan program kebersihan, ya, di peringkat dunia. Sama kita tahu akhir-akhir ini apa yang macam doktor sebut tadi, kita berdepan dengan banyak climate change, ya, perubahan. Sebenarnya perubahan ini ada yang boleh kita kawal, ada yang kita tak boleh kawal, kan? Tetapi kebanyakannya adalah hasil daripada kerakusan manusia itu sendiri, ya, tidak melihat sesuatu itu untuk masa akan datang dan masa panjang, insya-Allah. Kan? Jadi sebab itu saya harapkan usaha ini bukan sekadar program, ini adalah satu aktiviti yang menjadikan kita komitmen, memberikan kita komitmen untuk kita berjanji kepada diri kita, kita nak menghadiahkan, ya, generasi akan datang untuk dapat kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Malah kalau tidak pun mengekalkan apa yang kita ada sekarang, insya-Allah, kan? Jadi saya pasti akan menyokong penuh program-program begini, ya, walaupun penuntukan daripada MPJ, ya, berkasih sayang dia dengan peruntukan daripada PKT, tapi insya-Allah nantilah sabar sikit, mungkin saya akan umumkan sesuatu di akhir ucapan saya nanti, insya-Allah, kan? Jadi sebelum tu jangan suka lagi, ada kerja nak kena buat, ya, insya-Allah. Okey, tadi saya sebenarnya saya suka kita tidak bergantung harap pada orang lain, ya. Kebersihan tu memang tanggungjawab, sebahagian tanggungjawab besarnya oleh Majlis Perbandaran, kan. Cukai yang kita bayar sebenarnya di antaranya adalah tugas majlis untuk memastikan kebersihan itu ataupun masalah persekitaran itu, sampah dikutip dan sebagainya. Tetapi yang lebih besarnya adalah kita bukan semata-mata meletakkan tanggungjawab itu pada majlis. Saya ingat semasa saya jadi exco pada tahun 2008, bermula kita bincang pasal sampah ini, sebelum tu KDEB tak ada pun lagi, kan? Setiap RM1 yang kita bayar, 60 sen pergi pada sampah, pengurusan sampah. Nak bawa sampah tu sampai ke landfill tu, dia kos masa itu 60 sen, ya.
Tetapi itu itu termasuklah tipping fees dan sebagainya. Tetapi di situ baru saya faham, kalau kita ada lebihan hanya 40 sen setiap RM1 yang kita kutip, macam mana kita nak bangunkan sesuatu perbandaran itu, kan? Kita nak tengok taman kemas, kita nak tengok infrastruktur lebih baik, ya. Tetapi maintenance, duit nak maintain itu pun sendiri tak dapat kita laksanakan. Jadi alhamdulillah bila kita ada anak syarikat sendiri bawah KDEB, saya yakin kita punya kutipan, bukan saja kutipan sampah itu boleh dikawal dengan dua kaedah. Pertama, kita kerajaan negeri menguruskan sendiri, tetapi yang keduanya, kita kurang buat sampah itu sebenarnya contribute banyak sangat, ya. Banyak sangat keuangan yang akan dilibatkan di dalam kita membayar kos-kos pengangkutan hingga ke landfill. Landfill kita sekarang bukan dekat, dekat Jerah, tak silap saya, kan. Jadi sebab itu saya yakin KDEB sekarang ini mungkin memikirkan banyak pendekatan-pendekatan baru. Kalau kita tengok kutip sampah kita buat satu hari sekali. Tetapi jumlah penduduk di Ampang khususnya yang boleh katakan bukan saja penduduk, peniaga-peniaga terutamanya yang buat sampah kadang berganda-ganda, ya. Kalau kita semua pergi luar negara, sebelum kita buang sampah tu kena ditimbang dulu. Bayar ikut berat timbang, kan. Tetapi insya-Allah kita tidaklah sampai macam tu lagi. Tetapi apa yang boleh kita bantu? Kita bantu Majlis Bandaraya Ampang Jaya, Bandaraya pula insya-Allah. Tak lama lagi Bandaraya lah. Sama-sama kita usahakan, kan. Majlis Perbandaran Ampang Jaya untuk kita segregation at source, ya, mengasingkan dari rumah. Saya nak mencadangkan depan YDP hari ini, kalau boleh kita jadikan setiap minggu hari tertentu untuk kita keluarkan sampah-sampah recycle di depan rumah, kan. Saya duduk, saya lama, ya, wakil rakyat di Shah Alam. Di Shah Alam setiap hari Ahad hanya sampah recycle saja letak depan rumah. Jadi lori-lori recycle ni dia boleh ambil dan dah dikeluarkan, ya, dah dikeluarkan lebih awal. Dan yang lebih baiknya, saya tak tahu saya dah cerita ke tak pengalaman saya dilatih oleh anak sendiri, kan. Anak saya kebetulan ada belajar di luar negara di Melbourne masa tu. Bila balik dia cakap dengan saya, "Mama, ni apa, kita kan ada tin susu, ada botol-botol air, botol kicap dan sebagainya, kan. Kadang-kadang kita punya Yakult dan sebagainya." Dia tegur saya, buang tu jangan buang terus, mesti basuh dulu dan keringkan. Dalam hati saya, dah lah jadi wakil rakyat, kan, banyak kerja nak kena basuh dan keringkan. Cuba bayang. Jadi saya melalui sendiri. Memang kita kalau kita tak commit dengan benda ni, kita tak akan buat, ya. Sebab apa? Satu space, ya, kita kena ada space untuk kita ada pengasingan itu. Lepas tu bila dah bersih, nak kering dulu baru nak buang, ya. Jadi nak tak nak kita buat satu tekad anak beranak, insya-Allah kita akan buat. Semua orang mesti buat, kan. Tetapi sekarang kita dah rasa bersalah kalau tak buat, kan. Ya, maknanya. Tetapi satu lepas tu kita desak supaya Majlis Bandaraya Shah Alam masa tu untuk wujudkan kaedah mengutip hujung minggu ni. Sebab kita dah buat pengasingan, tiba-tiba sampah itu masuk di dalam tempat yang sama. So macam no point lah, tak bagus lah macam tu, kan. Jadi alhamdulillah saya mencadangkan supaya ia boleh dilakukan. Dan insya-Allah saya rasa KDEB juga selain melihat dasar-dasar ataupun perkara-perkara baru, saya juga saya tak kisah sangat di kawasan perumahan sebab sampah semua di depan rumah masing-masing. Kecuali kawasan Pangsapuri lah, Pangsapuri itu dia ada sikit isu, mungkin kita kena selesaikan. Yang saya risau adalah di kawasan rumah-rumah kedai, ya. Kita nak orang datang tengok Ampang ni bersih dan sebagainya, tetapi pengurusan itu nampak agak tak teratur. Kepok-kepok sampah yang kadang-kadang mereka lebih suka letak di kaki lima kedai daripada pergi di tempat-tempat yang sepatutnya. Jadi mungkin tumpuan itu boleh dilakukan dan boleh juga kita tengok dulu. Kalau rumah kedai dulu dibuat daripada tingkat 1 sampai tingkat 2, 3 tu satu owner. Sekarang dah lain-lain owner, ya. Jadi masing-masing nak buang kat mana. Kalau satu owner dulu senang, buang cuma di lorong belakang. Tapi sekarang semua orang nak buang kat mana. Jadi ada kepuk sampah sebenarnya. Jadi polisi tu juga, masa saya jadi exco perumahan,
dan juga pembangunan bandar. Saya juga merasakan supaya ianya sampai masa untuk kita olah sedikit supaya urusan sampah-sampah di kawasan komersial ini juga mengambil bahagian yang sama. Kalau tidak, kita nak bersih kawasan perumahan saja, tapi kawasan komersial sakit mata, betul tak? Jadi kita kena perkemaskan perkara ini. Yang saya ingin kongsikan selaku ahli parlimen, ada beberapa program yang telah pun saya mulakan. Ya, alhamdulillah Ampang terpilih untuk terlibat dalam program Sustainable Development Goal daripada di peringkat Parlimen Ampang, Parlimen Malaysia. Ya, alhamdulillah kita telah mulakan beberapa program sebab sasaran yang saya kongsi bersama dengan pihak Parlimen Malaysia iaitu kita ingin untuk menjadikan hasrat supaya MPAJ merupakan smart city yang kita rasakan masa hadapan kita mahu MPAJ patuh kepada SDG yang ada 17 tu kan. Kita nak supaya ianya berdaya guni, sihat, ya, kita nak juga ada nature based solution dan juga inisiatif circular economy yang kami akan usahakan bersama insya-Allah. Dan projek ini juga akan saya laksanakan dengan ada sedikit peruntukan yang diberikan, ya. Tetapi ianya lebih kepada ESG. Ya, SDG itu bukan saja konsep SDG itu, sustainable itu, ia melibatkan supaya kita menggemblengkan usaha ini bersama dengan rakyat. Yang ini cabaran besar kita, ya, cabaran besar. Sebab tu saya memberikan fokus tahun hadapan insya-Allah, ya. Mana-mana TRT, JMB, ya, ataupun pihak-pihak agensi NGC yang ingin bekerjasama dengan saya tidak akan lari daripada kembalikan semula ataupun kembalikan pesona Ampang itu dengan 3 ataupun 4 perkara penting yang akan saya bagi tumpuan. Maknanya kalau permohonan datang ke Parlimen insya-Allah, Parlimen Ampang, kalau sampai dia melibatkan beberapa perkara iaitu yang mana-mana kena dengan SDG, saya akan bagi peruntukan, ya. Yang keduanya tentang berkaitan dengan recycle, ya. Projek-projek recycle akan menjadikan tumpuan besar yang akan saya berikan komitmen peruntukan. Dan juga untuk membina kepok-kepok sampah yang ada aesthetic value, ya. Kepok-kepok sampah ni maksudnya nama pun tempat sampah kan. Kalau tempat tu dah tempat sampah, tempat tu pula tak ceria, orang yang buang tu pun nanti dia akan guna kesempatan untuk tempat-tempat yang tak ceria ni menambah lagi tidak keceriaannya. Jadi kalau kita kreatif enough, kita boleh buat tempat kepok-kepok sampah yang lebih kreatif, yang menarik, sehingga kan orang nak buang satu sampah pun dia rasa bersalah, ya. Jadi benda ni kena diusahakan bersama. Dan yang keempatnya tentang green building. Saya rasa Datuk Menteri Besar juga dan juga banyak pihak termasuk Menteri Tenaga telah pun bercakap supaya kita akan mengurangkan, ya, carbon emission. Kita akan menggalakkan green building dan juga green environment. Saya tahu alhamdulillah MPAJ telah mula mengusahakan, ya, lampu-lampu solar, dan kita nak juga di dalam bangunan menggunakan menggunakan lampu LED, ya, LED untuk mengurangkan consumption, ya, penggunaan tenaga yang ada. Dan alhamdulillah saya akan usahakan utama pada bangunan-bangunan strata untuk pastikan, ya, semua ini akan bertukar kerana kita telah mendapat komitmen daripada pelaburan, ya, sebanyak 400 juta untuk menukar semua lampu-lampu ini insya-Allah. Jadi saya harap kita boleh laksanakan. Jadi untuk tahun depan, cerita tahun depan bahawa Parlimen Ampang, kan, kita mengharapkan program yang kita akan bagi, kempen tahun depan adalah kempen untuk jadikan Ampang Jaya bersih, ya, bersih dan betul-betul bersih. Boleh atau tidak? Boleh, ya. Kita nak ramai lagi anak-anak muda daripada tidur pagi-pagi tu kejut dia semua keluar, kan. Kita nak kempen Ampang Jaya bersih ni, tak payahlah hari-hari sangat pun. Pilih satu hari, satu minggu. Nanti mungkin MPAJ boleh bincang dengan saya supaya kita jadikan setiap minggu, mungkinlah minggu ketiga tu kalau boleh, merupakan minggu gotong royong. Gotong royong tak payah pakai kemah, tak payah apa, sendiri jaga kawasan sekitar, kan. Sebab apa minggu ketiga? Sebab minggu ketiga selalunya tak pergi mana-mana, betul kan? Minggu pertama dapat gaji, kan. Kedua nak tengok keluarga, melawat lah dari mara jauh-jauh sikit, kan. Minggu ketiga selalunya dah
dah kehabisan sedikit ya. Jadi gunakan masa itu untuk manfaatkan untuk kemasan yang ada yang ada. Dan saya juga nak memulakan inisiatif untuk memanfaatkan lorong belakang rumah. Ya. Kita tahu negara sekarang berdepan dengan banyak isu pemakanan, ya, sama ada beras dan sebagainya. Itu susahlah nak tanam padi belakang rumah kan, ya? Tetapi kita boleh usahakan sayur-sayuran, ya. Kita boleh usahakan supaya lorong belakang rumah menjadi tempat yang menarik dan juga tempat untuk kita ada communal space untuk kita berbincang, ya, berinteraksi dengan jiran-jiran di belakang dan sebagainya, kan. Jadi sedikit nanti perkakasan kita akan bagikan kepada semua dan saya akan juga bagi peruntukan untuk keceriaan sama ada kita tanam lebih pokok. InsyaAllah kita dah bincang dengan Tenaga Nasional. Tenaga Nasional akan sudi menyumbangkan 100,000 pokok untuk kita tanam dengan cara yang teratur. Jangan main tanam je lah, kan? Biarlah ada dia punya landscape dia, kan? Cara teratur. Saya Alhamdulillah, saya ingat benda ni tak mampu kita laksanakan kalau tidak ada kerjasama daripada pihak penduduk sekalian, ya, insyaAllah. Dan tanamkan juga pokok yayasan supaya kita boleh membawa, ya, memberikan perasaan untuk kita menghilangkan tekanan-tekanan hidup yang kadang-kadang benda-benda persekitaran yang nyaman ini akan menyumbang kepada benda yang positif, insyaAllah. Jadi untuk itu saya akan mulakan dengan setiap KRT ataupun taman atau JMB yang ingin terlibat di dalam program ini dengan memberikan peruntukan 3,000 ke 5,000 setiap KRT dan JMB, insyaAllah, ya. Jadi tapi kena terlibat, ya. Kita punya term of reference dia dan saya harap ianya boleh dilaksanakan dan saya nak sangat tengok, ya, taman ini, ya, Pasar 2 ini akan kekal menjadi taman contoh yang baik dan insya-Allah mungkin dah sampai masa lah. Orang kata kalau dah otai ni dia kena jadi taiko sikit, ya. Dia kena ada protegi dia untuk kita pegang dan akhirnya kita akan empower ataupun memberdayakan masyarakat sekitar untuk kita laksanakan perkara ini. Insya-Allah saya yakin ianya semua boleh dilaksanakan dengan baik. Sebab tu usaha ni jangan one off. Dan saya ucapkan tahniah kepada doktor kerana kita buat katanya pahali ini serentak, ya, banyak. Saya pun dapat banyak sangat permintaan untuk saya ke sana sini, tapi insya-Allah saya yakin usaha ini jangan kita buat sesekali, continue to do so, insya-Allah. Nanti kita akan kembalikan tempat ini sebab saya rasa Ampang ni dia bukan lagi bandar yang bandar hanya untuk kita tinggal, tapi dia jadi kampung halaman kita dah, ya. Kampung halaman kita di pinggir bandaraya yang kata Kuala Lumpur yang begitu hebat, tetapi saya harap supaya Ampang kekal menjadi tempat tinggal yang paling nyaman dan paling orang kata diidamkan dengan bukan saja dengan namanya Ampang, tetapi ianya adalah bila kita orang cemburu dengan Ampang kerana aktiviti dan juga semangat kebersamaan yang kita olah itu menyebabkan Ampang ni sama-sama jaga dan sama-sama kita pastikan ianya tidak dirosakkan oleh perkara-perkara yang tidak baik, insya-Allah. Jadi itu sajalah daripada saya, ya. Jadi kempen minggu ini saya harap kita boleh berterusan dan oleh itu saya harap kerjasama ini akan diteruskan. Yang endowment tu saya rasa insya-Allah kita sama-sama sumbangkan, ya. Kalau kita ikutkan, saya pun risau juga sebab Ampang Jaya ni dia tak ada banyak hasil, ya. Hasil dia sebab kenapa tak banyak hasil, sebab dia banyak tempat tinggal, ya. Dia bukan tempat komersial dan selebihnya adalah kita lihat adalah sebenarnya kawasan-kawasan kehijauan yang saya rasa masih dikekalkan lebih kurang 50%, ya, 50% daripada kawasan ini adalah kehijauan, insya-Allah. Ia tempat yang begitu menarik, ya. Jadi kita harapkan ianya boleh dikekalkan, tetapi kita ada inisiatif bersama untuk bagaimana untuk menaikkan, ya, pendapatan majlis dan kita harap, ya, bayar cukai supaya cukai itu boleh dipulangkan kepada kita dalam memastikan, ya, perkara ini dapat dilaksanakan dengan baik, insya-Allah. Jadi untuk itu tanpa melengah masa saya ingin, ya, bersama dengan semua kita ucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
kerana dengan kata ikatan yang kuat antara harapan dan juga doa itu, mudah-mudahan ya program ini akan berjalan dengan baik, dan insya-Allah semoga program gotong royong perdana sempena sambutan Hari Pembersihan Sedunia World Clean Up Day tahun 2023 ini mendapat keberkatan. Jadi dengan lafaz bismillah saya rasmikan program ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.